pertama iaitu Pesona di Zahra. Tak lain dan tak bukan tamu tetap kita Pesona di Zahra, bertahun-tahun bersama kita, masih kekal setia. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Ustaz Abdullah Muhammad Abdullah Alami di Konti Kemi FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz baru berdehem, baru gelak orang dah kenal Ustaz. Alhamdulillah, kebahagiaan tu kita nak cari, kongsi-kongsikan Ustaz ya, insya-Allah. Dan hari ini kita sambung lagi. Kali ini kita bawa untuk ayat yang ke-10 daripada 40 ayat. 1/4 dah Ustaz. Masya Allah, sekejapnya. Ayat ke-10 iaitu dari surah An-Nur, ayat yang ke-32 untuk ayat 40 ayat surah ataupun 40 ayat yang berkaitan tentang keluarga nak dibawakan pada rakan pendengar. Buka semak sikit-sikit rakan-rakan, surah An-Nur ayat yang ke-32, kupasannya bersama yang bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, dijihati. Saudara sayang kepada seluruh ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abah-abah, kakak serta adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbagi ini kita menyambung kembali perkongsian kita mengenai ayat-ayat kekeluargaan ya. Dan kita telah sampai pada ayat ke-10 daripada surah An-Nur ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan kahwinkanlah orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaannya, kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya, pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini, wa ankihu, kahwinilah atau kahwinkanlah orang-orang yang bujang, laki dan perempuan, ataupun orang-orang di bawah kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut keadaan boleh berubah. Kalau dia keadaan yang tidak berharta ataupun fuqara, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpahan kurniaannya, sebab Allah tu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berkahwin dan mengahwinkan orang, okey, yang ada kemampuan mengikut cara agama. Okey, mengikut cara agama ya. Maksudnya cara agama tu rukun nikah tu, okey, kena ada suami, kena ada isteri, kena ada saksi, kena ada wali, dan kena ada akad ijab dan kabul. So maksudnya seperti mana yang disuruh oleh agama. Dan barulah maksudnya pernikahan itu sah dan disaksikan, maka mereka berdua adalah suami dan isteri. So jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya menyuruh kita memandang perkahwinan itu dengan 5 cara. Dan perkahwinan ini daripada keluarga ni, kita suruh memandang perkahwinan itu daripada 5 sudut ataupun 5 cara. Yang pertamanya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, wa ankihul ayama minkum, maknanya kahwinilah orang-orang bujang di kalangan kamu. Maksudnya yang pertamanya, cara kita memandang perkahwinan bermaksud perhimpunan dua jiwa yang berbeza. Okey, perkahwinan adalah perhimpunan dua jiwa yang berbeza. Okey, daripada sudut zahir, orang perempuan dan orang lelaki juga beza. Dari sudut emosi berbeza. Daripada sudut maknanya pendidikan yang diterima berbeza. Saya selalu bagi perumpamaan. Sebagai contoh, katakanlah anak sulung dengan anak bungsu pun beza. Betul Ustaz. Maknanya anak sulung, anak bungsu pun beza. Okey, suami, isteri, anak sulung, adalah anak sulung, anak pegawai tentera pula. Ambil. Okay. Dia biasa tengok ayah ada bagi komat. Ni contoh tau, bukan maksudnya anak tentera, bukan, maknanya contoh. Okey, maknanya biasa tengok ayah ada bagi koman, dan dia anak sulung pula yang jaga adik-adik dia. Kan? Suami, anak bungsu, alalala. Naklah anak bungsu, anak cikgu pula. Dan anak cikgu seni pula. Alamak. Kan?
Halus berhalus, suami berhalus kan, isteri berhalus, ayah mak mertua berhalus, pak mertua berhalus, suami pun berhalus. Maknanya suami dan keluarganya adalah makhluk halus. berhalus saja. Bertemu dua ini kahwin dengan takdir Allah, dengan jodohnya beza. Sebab itu pertama sekali Allah SWT suruh kahwin ni lah. Kita kena faham perkahwinan adalah perhimpunan dua jiwa yang berbeza kan. Sebab itulah pertama sekali Nabi SAW menganjurkan untuk kalau kita berkahwin, carilah yang sekufu. Sekufu ni maksudnya agak-agak lebih kurang kesetaraan itu, sudut pendidikan, sudut cara mana dibesarkan kan. Dan terutamanya kata Nabi SAW, maka pilihlah yang sekufu daripada sudut agama. Kenapa agama dijadikan satu perkara yang penting? Sebab agama ni membentuk kita menuju pada benda yang sama, iaitu kita sama-sama nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara berkaitan kemanusiaan, keduniaan ni jadi kecil dah pada kita, sebab kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membesarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu kita cari keredaan dia. Kita taat kepada suami bukan sebab suami itu, tapi kita mencari redha Allah, sebab Allah yang perintahkan kita untuk mentaati suami. Hari ini kita menyayangi isteri kita bukan sebab isteri itu. Kalau semata-mata isteri itu kan, banyak benda dia menyakitkan hati kita. Ataupun dia tu kira maknanya kita rasa macam dia kurang hormat kat kita. Tapi kita menyayangi dia sebab Allah suruh menyayangi keluarga. So kita ni sama-sama masing-masing mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sekufu disebut kan, maknanya tungkahul mar'ah li arba'. Kadang-kadang perempuan itu dinikahi, kebiasaannya perempuan itu dinikahi kerana 4 sebab. Kerana hartanya, kerana keturunannya kan, kerana kecantikannya, kerana agamanya. Tapi Nabi kata pilihlah sekufu, kesamaan yang berkaitan dengan agama, maka sejuk tangan kamu, maknanya bahagia kamu. So masing-masing menuju pada tujuan yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So perkahwinan ni ibu-ibu ayah sekalian, dia adalah perhimpunan dua jiwa yang berbeza. Kita sebagai mak ayah pun kena faham. Anak kita berkahwin kan, walaupun dia bercinta bersama-sama, kita tak tahu dekat universiti kat mana apa semua, dia berkahwin tetap perhimpunan dua keluarga, dua insan yang berbeza. Kita besarkan anak kita dengan cara yang lain, dia membesarkan menantu kita tu dibesarkan dengan cara yang lain. Sebab itu perkahwinan memang dia kena banyak bertimbang rasa, cuba memahami kan. Dalam Quran Allah sebut ada 2 benda kita kena kenal sampai mati kan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami jadikan kau lelaki perempuan ni, suami isteri ni, li ta'arafu, untuk kamu kena kenal. Jangan kita ingat kita dah kahwin 20 tahun, 30 tahun kita dah kenal, belum tentu lagi kan. Sebab perkahwinan dua perhimpunan jiwa yang berbeza. Kena banyak bertimbang rasa, kena banyak maksudnya cuba memahami kan. Saya menamakan pengantin baru tu dalam lingkungan 10 tahun perkahwinan. Di JIT berapa tahun JIT? Lepas sikit lah. So selamat pengantin baru lepas sikit. Okey, siapa-siapa di luar sana perkahwinan dalam tempoh 10 tahun, hari ini saya nak mengucapkan selamat pengantin baru. Alah, terlepas saya sikit. Terlepas sikit je. Sebab apa? Sebab 10 tahun itu tempoh pengenalan. Oh, lamanya 10 tahun. Ya, itu pun belum tentu kenal lagi. Belum tentu kenal. Sebab perkahwinan adalah perhimpunan dua individu yang berbeza. Itu cara kita mana perkahwinan. Wa ankihu, kahwinilah. Maksudnya tengok cara perkahwinan tu kan. Yang pertamanya dia adalah perhimpunan dua individu yang berbeza. Yang keduanya ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi, abah-abah, kakak serta adik-adik yang saya doakan dan kebahagiaan sekalian, perkahwinan bermaksud perhimpunan dua keluarga besar pula. Perhimpunan dua keluarga besar. Kita tidak berkahwin dengan seseorang itu, kita berkahwin dengan keluarganya sekali. Walaupun keluarganya tak boleh campur daripada urusan kehidupan berumah tangga kita, tetapi keluarga dia adalah keluarga kita juga. Keluarga kita adalah keluarga dia juga kan. Maknanya keluarga adalah satu benda yang penting dalam Islam kan. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, di antara perkara yang paling menggembirakan bangsa manusia antaranya adalah masuk syurga, sama-sama satu keluarga masuk syurga. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberi dengan kitab dengan tangan kanannya akan dihisap dengan hisap yang ringan dan akan dikembalikan keluarganya dengan gembira bahagia, masrura. So dia perhimpunan adalah pimpinan dua keluarga yang besar kan? So maknanya adik-beradik kita kena faham, oh itu ipar duai. Okey, ipar duai kadang-kadang memang takkan sama juga
perbezaan pendidikan, perbezaan cara fikir, perbezaan cara kita maksudnya mana bergaul dan sebagainya. Akan berlaku mungkin perselisihan. Tapi kita kena ingat, carilah titik kesamaan dan sering memaafkan. Itu penting dalam keluarga besar. Kan? Kalau nak ambil hati, banyak benda kita boleh nak besarkan. Tapi untuk apa kehidupan ini? Untuk apa kalau anda kata adik-beradik suami kita atau adik isteri kita tak jadi macam adik-beradik kita? Lebih-lebih lagi mak ayah suami atau mak ayah isteri tak jadi mak ayah kita. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan, maknanya hormatilah ibu ayah. Ta'rifan ibu ayah itu 5 jenis ibu dan ayah. Ibu ayah kandung, saya selalu ulang benda ni, kita ulang lagi. Ibu ayah tiri, ibu ayah susuan, ibu ayah mertua, dan ibu ayah angkat yang jaga kita. So ibu ayah mertua macam ibu ayah kita. Bezanya satu je. 4 ibu ayah yang bawah tadi, selain ibu ayah kandung, dia tidak mewarisi harta pusaka. Itu je beza dia. Tapi dia wajib dihormati, dia wajib diraihkan, dia ada doa yang kita perlukan untuk berjaya. Itu semua ada kepada 5 mak ayah tadi tu. So mak ayah mertua adalah mak ayah kita juga. Jangan kita kahwin dengan satu orang perempuan atau satu orang lelaki dengan dia saja. Mak ayah dia kita tak anggap dia sebagai mak ayah pun. Kita tak nak balik pun ke rumah dia. Kalau kita berbuat demikian, istighfar banyak-banyak, usaha baiki diri. Kan, usaha baiki diri. Sebab mak ayah mertua adalah mak ayah kita juga. Doa dia kita perlukan untuk kejayaan kita dunia akhirat. Kan? Ni ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, fa'ankihu, hendaklah kamu kahwinilah, kan? Ataupun perkahwinilah. Macam mana cara melihat perkahwinan dalam Islam? Yang ketiganya rumah tangga. Rumah tangga mengalami perubahan. Okey, rumah tangga mengalami perubahan. Ini benda yang perlu kita faham cara melihat rumah tangga. Okey, kehidupan waktu bujang adalah beza dengan kehidupan selepas rumah tangga. Okey, bagi seorang suami, kan, DJ Hati, Bibu Ayah, saya pernah handle case, kan, sampai satu orang tu masya-Allah akhirnya tak dapat diselamatkan rumah tangga ni. Kenapa? Si suami masih lagi mentaliti dia ingat dia terbujang. Allah. Maksudnya, okey, duit aku lah duit aku, duit kau macam tu seolah-olahnya. Kalau balik kerja tu ada tahu macam begini. Ini iktibar untuk kita, kan. Jangan jadi macam ni, kan. Mana mentaliti tu tak dapat di twinning, kan. Balik tu beli makan sebungkus je. Sampainya hati. Benda ni wujud tau. Maknanya beli sebungkus je. Sebab awak belilah sendiri. Mentaliti tak boleh ni. Okey. So ni rumah tangga mengalami perubahan. Kita daripada bujang kita pergi kepada alam rumah tangga, ada benda-benda yang bujang tu dah lain dah. Okey, dulu main futsal sampai pukul 2-3 pagi. Dah ada isteri, takkan nak main futsal sampai 2-3 pagi. Sekali-sekali boleh lah. Itu cari pasal. Nampak macam beremosi, ya. Itu cari pasal nama tu. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang ada orang macam tu, kan. Sekali-sekali boleh lah, sekali-sekali, kan. Okey, dulu kita rajin ber-WhatsApp. Kita ada kawan-kawan WhatsApp, kita sebagai isteri WhatsApp kawan sana, ada kawan lelaki sana dan sini. Waktu dah kahwin, dah kena stop benda itu. Kena jaga adab dalam berumah tangga. Ini suami kita. Kenapa kita nak masih WhatsApp dengan orang lain, kan? Nak masih bergambar dengan orang lain dan sebagainya. Ini adalah kita ada suami. So, jadi maksudnya rumah tangga mengalami perubahan. Itu perubahan daripada bujang kepada mana perkahwinan. Dan dalam tempoh perkahwinan tahun pertama dan tahun ke-10 juga berlaku perubahan, kan? Perubahan emosi, okey, perubahan daripada sudut tubuh badan, kan? Tubuh badan juga berbeza, kan? Mungkin dah makin tidak kurus, ya, kan? Bukan besar tapi tidak kurus, ya. Tidak kurus. So kita kena faham. Hari ni ada orang yang okey, dia kata, ustaz, isteri saya tengok dah tak macam menggairahkan lah, ustaz. Saya tengok macam sekretari saya lagi macam okey. Isteri kita dah anak 6, kan. Kita pun tak memberi peruntukan pada dia untuk jaga badan dia. Sebelum dia kahwin, dia juga macam sekretari tu. Dan sekretari juga, kalau lah dia kata jadi bini lepas dapat anak 6, mungkin lebih tidak kurus daripada bini kita. Mungkin kita tak tahu. Okey. So kalau itu penilaiannya, maka kita tak akan pernah puas. Okey, so dia memang mengalami perubahan. Kalau kita suka tengok macam mana isteri kita di mata kita, kita bimbing, kita ajar, kita sebutkan kat bini kita, kita bagi peruntukan pada isteri kita. Pergi bagi dia untuk slimming kelas dia, facial dia, cakap lagi. Sekian kat lelaki. Sama juga sebenarnya. Kalau kita nak tengok lelaki kita seperti mana yang kita suka, kita juga kena tolonglah jadi kira image consultant untuk suami kita.
Kita yang kena tolong. Kita rajin ada masa baca majalah fashion, kita tolong dia. Kan jangan nak komen aja. So memang rumah tangga kena faham, dia memang mengalami perubahan. Itu bentuk tubuh badan. Itu boleh masuk emosi. Kan orang makin berumur makin sensitif. Kan bermula lepas umur 40 tahun dia dah semakin sensitif. Sebab dia kena faham, apalah bang ni, saya dah mula terasa dah apa semua. Dulu bukan main lagi sadar gah kan. Dia cakap sikit terasa, cakap sikit saya tahulah, saya dah tak kaya macam dulu. Sedih kan. Sebab memang emosi berubah. Perempuan pun sama juga, emosi berubah. Segi ingatan sama juga. Segi ingatan mungkin dah lupa-lupa, tak macam dulu mula-mula. Ada satu kisah DJ Hati kan. Ada satu orang pakcik lah, pakcik. Dia cakap kat isteri dia, boleh tak awak tolong buatkan saya mi goreng? Saya petang ni nak makan mi goreng lah. Kan, cakap kat isteri dia. Dia kata boleh bang. Betul, suami pun cakap kat isteri dia, awak baik ambil kertas awak salin, takut awak lupa. Alah tak apa lupa bang, mi goreng. Apa nak lupa pula kan. Tak payahlah, kata awak salin nanti awak lupa. Alah mi goreng aja, apa nak lupanya. Yalah ikut awak. Isteri masuk dapur, isteri masak nasi goreng. Alhamdulillah. Lupa sungguh nasi goreng. Okey. Tak lama selepas itu, isteri pun hidang dengan cara yang baik, bawa keluar kat suami. Okey. Suami pun tengok, suami penggiling kepala. Saya kan dah cakap tadi, awak suruh salin, kan awak dah lupa bawa sos. Maksudnya suami pun lupa apa dia minta. Kan awak dah lupa bawa sos ni. Awak ni itulah, kan suruh salin, suruh bawa sos. Suami pun lupa apa dia minta. Jadi berlaku perubahan umur, kadang-kadang dah lupa-lupa, dah sensitif. Perubahan rumah tangga berlaku perubahan. Kita tak boleh mengharap. Maksudnya daripada tahun pertama kita kahwin, lepas tahun ke-10, 20, 30 tu harapan kita besar, tak boleh. Kita kena sedia the sentimentality. Allah sebut kahwinlah, tapi kita kena faham cara melak perkahwinan tu macam mana. Kan? InsyaAllah sambil-sambil kita nak semak-semak, nak lihat-lihat macam mana, intai-intai sikit lah perkahwinan kita macam mana sebenarnya ya. Sedangkan rambut dia hitam boleh jadi putih Ustaz. Dia berubah sebenarnya manusia ni. Dan kita akan berhenti seketika. Bagi anda ada pertanyaan, persoalan, boleh saja ke Facebook kami, di WhatsApp di 0112900404 dan juga di talian di 0362051500. Wak Pian menanti panggilan anda. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Anda berada, kita kembali bersiaran waktu ini. Teruskan lagi senyuman anda yang paling indah. Sebab apa, hari ini kita nak sama-sama berkongsi kebahagiaan, insya-Allah. Mesti Perusahaan Zara, kita kupaskan Ustaz ya, bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin di Konti Kim FM, kupaskan tentang 10 daripada salah satu ayat ya, ayat yang ke-32 surah An-Nur ya Ustaz, bersama untuk rakan-rakan pendengar kita, tentang bagaimana nak memandang perkahwinan itu. Ada 5 cara memandang keluarga anda. Ustaz baru bagi 3. Ada soalan, boleh saja hubungi kami di talian 0362051500. Sambung lagi sikit Ustaz, saya 2 lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian kan. Ni dah rumah. Okey, kita sambung yang keempat cara melihat rumah tangga. Sebab cara melihat tu penting cara melihat penting tau. Kalau kita silap cara melihat, kita rasa tension, kita rasa macam macam tak bahagia. Sebab cara melihat perkahwinan tu sangat penting bagi kita. Okey, kita dah kongsikan 3 daripada 5 kan. Yang keempat. Okey. Yang keempatnya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita kena setting dekat kita punya pemikiran. Perkahwinan tidak selamanya indah. Kan? Perkahwinan tidak selamanya indah. Perkahwinan kadang-kadang berlaku perselisihan, pergaduhan kecil, tidak setuju pendapat. Kan? Kita waktu mungkin bercinta lah kan, kita cuba mengelak konflik. Kan? Kalau tidak, unfriend. Terus left group unfriend. Kita usaha. Kenapa benda ini kita tidak berusaha ketika telah memasuki perkahwinan? Okey, kalau berlaku pergaduhan kecil, itu bagus untuk menyelaraskan pemikiran. Tapi jangan sampai berlaku pergaduhan yang akhirnya lupa kepada adab perselisihan. Kan? So yang penting sekali adalah macam mana kita nak maknanya menjadikan kita punya pemikiran ni sama dalam rumah tangga, dan kita bina benda itu. Okey. So tidak selamanya indah perkahwinan. Berlaku perselisihan. Kalau berlaku perselisihan, carilah jalan keluar.
berbincang dengan cara yang baik. Tak semua, kalau berlaku perselisihan, tak semua benda kita betul dan tak semua benda pasangan kita salah. Okay? So kita kena faham, kita kena ikhlas dengan diri kita. Kita kena berani mengakui benda-benda yang betul dan salah dalam kehidupan kita ni. Betul-betul, salah adalah salah. Salah minta maaf dan baiki. Okey, tapi jangan asyik salah dan minta maaf. Jangan baiki. Jatuh lubang berkali-kali. Maksudnya baiki diri, berusaha semaksimal mungkin baiki diri. Sebab kata orang Melayu lah, sedangkan lidah lagi tergigit kan. Kita ni dalam diri kita yang membesar bersama-sama, lidah dan gigi kan besar sekali. Kalau umur kita ni 40 tahun dah gigi dan lidah tu sama-sama. Tapi kadang-kadang pun lidah dan gigi pun tergigit. Apatah lagi rumah tangga. Kata pepatah Melayu, saya pernah membuat satu kursus kan, maknanya kekeluargaan ni. Habis sampai bab ni saya katalah, sedangkan lidah lagi tergigit lah ya. So apatah lagi kita suami isteri, so banyak bersabarlah. Waktu buka pertanyaan, ada satu orang bangun, dia kata, Ustaz, betul Ustaz, sedangkan lidah lagi tergigit Ustaz, tapi saya isteri Ustaz, saya nak jadi gigi Ustaz, biar suami jadi lidah Ustaz. Okey. Dia je nak menggigit suami. Okey, suami tahan je lah. Sabar je lah bang. Okay. So jadi maksudnya kita kena faham, kena setting benda itu. Tak semuanya indah. Kadang berlaku perselisihan kecil-kecil, okey, itu untuk menyelaraskan pemikiran kita. Adab jaga, cari titik persamaan, usahakan supaya kita ni sentiasa membina kehidupan kita dalam keadaan yang baik. Jangan sampai tahun pertama perkahwinan je indah, selepas itu macam ada benda tak kena. Sama-sama berlapang dada, saling memaafkan, saling baiki diri, itu yang penting. Saling baiki diri paling penting. Dan yang terakhir, yang kelima, perkahwinan boleh berlaku penghujung. Itu kita kena faham kan. Penghujung itu sama ada mati ataupun bercerai kan. Kadang-kadang ni lah kita tak jangka kan, sekarang ni penyakit ni kadang-kadang macam-macam kan. Walaupun suami kita orang yang aktif contohnya, tapi kita tak tahu kadar jantung dia tiba-tiba tak ada kan. Jadi maksudnya kena faham benda itu. Setiap benda yang hidup kan pasti akan menemui kematian. Kita tak tahu siapa dulu kan. Kita punya pasangan ke ataupun kita punya pasangan, kita tak tahu. Dua-dua Ustaz. Ini gigi sungguh ni. Gigi sungguh ni. Okay, kita tak tahu sama ada kita dulu atau pasangan kita. Okay, kita tak tahu. So jadi mana kena bersedia supaya apa? Supaya pengharapan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pergi dulu, mudah-mudahan tunggulah di pintu syurga. Macam mana lagu tu kan. Mudah-mudahan saling memaafkan dan saling sama-sama saling redha. Dan juga kadang-kadang boleh berlaku penghujung dengan cerai. Benda ni kadang-kadang menyakitkan kita. Tapi jodoh milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda kata benda ni berlaku, kena ingat kan, hak-hak selepas perkahwinan tu tidak ada. Kalau isteri anak tu pada isteri, nafkah anak tu daripada ayah. Dan isteri pula tak boleh nak menghalang anak dia jumpa ayah. Tak mau jumpa Ustaz, nanti dia turun perangai bapak dia tu. Teruk sangat nampak bapak tu daripada mata isteri kan. Belum tentu kita sebagai isteri pun macam bagus kan. Belum tentu. Tapi maksudnya jangan halang silaturahim anak dengan bapak dia. Kita sakit hati macam mana pun, itu tetap anak kita bersama dalam perkahwinan yang lepas. Sama juga kan, mentang-mentang anak dapat pada isteri, suami sakit hati, suami tak nak bagi nafkah kan, maknanya tunaikan berbenda yang demikian kan. Perkahwinan boleh berlaku penghujung. Kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan perkahwinan kita sampai akhir hayat kita. Itu harapan dan doa kita. Tapi kita tak tahu kan, semua itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kita faham, maksudnya kita berjalan di atas takdir kita, kita berjalan di atas, kita berusaha memperbaiki diri. Yang penting adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Ini 5 cara kita memandang perkahwinan. Menurut surah An-Nur ayat yang ke-32, Allah suruh kahwin. Okey, yang lelaki dan perempuan di kalangan kamu dan hamba-hamba di kalangan kamu juga kahwinilah. Dan keadaan boleh berubah. Kalau mereka itu fakir, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka. Allah tu maha luas dan maha mengetahui limpah kurniaannya itu. So jadi saya setakat ni saya. Ya, untuk sama-sama kita raikan rakan-rakan pendengar kita yang mau buat panggilan, ramai dah buat panggilan. Nampaknya sungguh-sungguh ya, masya-Allah, alhamdulillah. Kita nak berkongsi dengan sahabat pendengar juga di WhatsApp, nanti kita akan raikan juga. Tapi pertama ini kita nak ke soalan-soalan daripada rakan di talian. Kita ke pemanggil pertama dari Pening, Encik Mak Halim, silakan. Saya nak tanya, masa zaman muda-muda dulu, kita cakap apa pun semuanya manis, sedap, betul belakang. Tapi bila kita tua ni, kita cakap A, dia kata B. Kita pun kadang-kadang jadi macam tu juga. Minta penjelasan daripada Ustaz, apa, macam mana kita nak atasi masalah macam ni.
Okay. Ini faktor apa ni Ustaz? Itu adalah bab yang ketiga, rumah tangga mengalami perubahan. Memanglah waktu muda kan, memang kita saling maksudnya nak mengambil hati dan sebagainya. Bila dah start berumur tu, kadang-kadang kita dah tak kisah kan, kadang-kadang. So jadi yang penting adalah jangan jadikan tabiat kebiasaan kan. Mulut yang tidak berinsurans ni jangan jadikan tabiat. Susah kalau kena apa-apa, tak ada insurans kan? Tak ada insurans. Kalau apa-apa kena susah tau, tak ada insurans. So jadi sebenarnya apa masalah yang berlaku adalah apabila dia bercakap tu ataupun mengeluarkan kata-kata kesat, kalau sekali-sekala tak okey, pun tak okey, apatah lagi kalau jadi tabiat. Dan banyak hari ni dia dah jadi tabiat, maki isteri, maki suami kan, dari tabiat. Jadi tabiat ini yang tak bagus. Sebab tabiat yang buruk kalau kita biasakan tidak akan mendatangkan kebaikan. So kita kena ubahlah. Ubah dengan apa? Dengan ilmu dan dengan mujahadah. Mujahadah ni kita melawan diri kita. Itu benda yang maknanya kena berusaha lah diri kita sendiri. Niat ikhlas, ya Allah, aku bukan sebab isteri ni, bukan sebab siapa-siapa, ya Allah, tapi aku malu apabila berhadapan dengan kau. Aku punya tabiat mulut yang jahat. Sebab dalam hadis Nabi sebut 2 lubang yang akan banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, na'udzubillah. Pertama lubang mulutnya, yang kedua lubang kemaluannya. So ya Allah, aku malu nak hadapan engkau, mulut aku ni mulut yang jahat Tuhan, malu aku. So bantulah aku memperbaiki diri aku, ya Allah. Mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah, amin. Seterusnya dari Encik Is, silakan soalan. Saya nak tanya Ustaz, saya ada menantu saya perempuan. Lepas tu anak saya sekarang dah bagi duit kat saya. Lepas tu anak saya bagi duit kat saya, dia masam muka. Dia tak bagi anak saya bagi duit kat saya. Anak saya lelaki. Apa hukum dia menantu buat macam perempuan tu? Okey. Keluarga besar Ustaz. Ni keluarga besar Di dalam keluarga besar. Perkahwinan ni bab kedua. Betul. Bab kedua kita bincang. Perkahwinan adalah bermaksud perhimpunan 2 keluarga besar. Okey. Bagi kita yang berhadapan dengan begini, pertama sekali anak kita tu memang kena ada kekuatan hati. Okey, isteri masam ke tak masam, aku anak lelaki ada tanggungjawab, bukan saja pada ayah tapi kepada 5 mak ayah tadi itu. So maksudnya mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susun, mak ayah mertua dan mak ayah angkat dan jaga kita. So kita bagi duit pada mak ayah kita. Mak ayah mertua pun peruntukkan sikit untuk kita bagi, atau sama-sama dengan isteri untuk bagi. Okey, bagi kita sebagai anak lelaki tadi kan, memang kena ada kekuatan hati lah, dan didik isteri untuk memahamkan benda ni. Okey, ambil kita punya kuliah ni, editkan bab rumah tangga tadi. Okey, apa tu mak ayah? Dia kena anggap mak ayah kita tu mana suami itu sebagai mak ayah dia juga. Dia masam tu maksudnya dia masih belum ada hati tu, belum lapang menerima betul-betul mak ayah tu sebagai mak ayah dia. Bagi kita ayah, jangan campur, jangan kita pula tegur dia, jangan, doakan. Okey, bagi isteri yang mendengar pada hari ini, itu kena faham kan, sebenarnya orang tanggungjawab ni adalah tabiat tau. Tabiat, tanggungjawab tabiat. Kalau kita tengok suami kita bertanggungjawab, maksudnya kita kena galakkan dia. Dia bagi duit pada bapak dia tu, ayah dia tu, maksud dia adalah orang bertanggungjawab. Maksudnya tabiat bertanggungjawab insya-Allah akan pergi pada kita sebagai isteri dan keluarga, anak-anak juga. Walaupun kita rasa tak cukup ke apa semua, dia adalah tabiat orang bertanggungjawab. Yang masalah kita adalah apabila orang tak ada tanggungjawab tabiat bertanggungjawab. Itu susah. Maka dia akan terbiasa untuk tidak bertanggungjawab pada banyak benda. So sebenarnya suami itu bagus, dia ada tabiat tanggungjawab. Cuma mungkin kalau isteri rasa macam bagi ayah tapi kita pun kurang, berbincanglah kan, bincang. Itu yang penting, bukan kita halang, bukan kita masam, bukan. Betul. Wallahualam. Ya, kena saling bersama-sama lah Ustaz. Dan kita nak dengarkan pandangan sebelum kita nak soalan daripada rakan kita di WhatsApp, daripada Haji Alias dari Shah Alam. Silakan. Ini begini Ustaz, benda ni sebenarnya pengalaman lah saya dah umur 50-an ada anak, ada menantu, ada cucu. Benda ni tak ada dalam kitab Ustaz ya. Jadi seorang lelaki dan perempuan yang hendak berkahwin, kata Ustaz tadi ya, mesti ada sedikit memiliki sifat-sifat kelelakian, dan yang perempuan pun maksud saya lelaki pun ada sifat-sifat kewanitaan. Bukan banyak, sedikit. Sekurang-kurangnya lelaki lah Ustaz. Contohlah pengalaman saya, ada isteri yang tiba-tiba gas habis kat rumah, dia tak tahu nak pasang kepala gas Ustaz. Dia terpaksa telefon lelaki dia, kata dia tolong balik pasangkan kepala gas. Jadi benda-benda macam yang sekecil macam ni, saya rasa isteri kena belajar. Contohnya sekarang sepatutnya mesti ada perempuan, mesti ada lesen motor, mesti ada lesen kereta, mesti boleh sedikit sebanyak benda-benda yang lelaki buat. Dan begitu juga lelaki, sekurang-kurangnya dia bolehlah memasak nasi, goreng telur. Kadang-kadang ada nak pasang mesin basuh pun tak reti Ustaz. Dan
sedikit lah, itulah contoh. Kalau kita nak bagi contoh banyak lah. Yang tugas-tugas lelaki, kadang-kadang kita orang lelaki yang Majlis Ustaz kata tadi lah, perkara ni kita pandang, kita rasa kecil, tapi sebenarnya kadang-kadang menjadi satu masalah besar pada kita. Ya, insyaAllah tu pandangan orang berpengalaman Ustaz. Tapi mungkin juga kita boleh gabung dengan soalan daripada rakan kita di WhatsApp ni, kata bagaimana untuk didik remaja sekarang pandu dan cari calon pasangan hidup masing-masing sebagai terhindar daripada dosa sebelum kahwin dan juga lepas kahwin tak menyesal, Ustaz. Balik pada agama lah ya. Kita tak payah tercari pasangan kita dengan keadaan kita tercari mengikut diri kita. Macam ni bagus sadar okey kot. Tapi pergi tandas pun penakut kan. Takut hantu. Cari apa yang agama tunjukkan. Apa yang agama tunjukkan adalah orang yang berpegang pada agama. Agama dan kelulusan agama dua benda berbeza. Betul. Kelulusan agama adalah orang tu masuk universiti, sekolah, belum tentu dia adalah pengamal agama. Okey. Kadang-kadang orang hanya belajar kafar pendidikan dia, tapi dia pegang betul-betul. Maknanya pengamalan tu betul-betul. Okey. Dan juga agama satu lagi orang yang berusaha lah. Kita tengok bukan semata-mata orang yang maksudnya menjaga solat dia, tapi secara keseluruhan syumul agama tu. Solatnya pun bagus, bagi nafkah pun bagus, bertanggungjawab pun bagus. Tengok benda-benda demikian itu. Nak komen sikit mengenai pandangan tadi tu kan. Kadang-kadang memang betul kan. Maksudnya setengah-setengah isteri dia perlu jugalah memahami buat benda-benda yang asas lah rumah tangga. Macam tadi pasang kepala gas dan sebagainya. Cuma ni balik pada prinsip pertama kita, iaitu perkahwinan adalah perhimpunan dua jiwa berbeza. Kadang-kadang macam mana isteri tu dibesarkan berbeza dengan kita yang jenis hands on ni. Okey, kita boleh buat semua benda kan. Isteri dibesarkan dalam keadaan yang mungkin tidak begitu. So kita kena mental kita kena bersedia. Okey, isteri ni aku kahwin memang orangnya memang lemah lembut, isteri Melayu terakhir, alhamdulillah, tapi dalam hands on ni dia kurang. So dia perhimpunan dua individu beza. So kita maaf, kalau kita nak macam itu memang kita kena sebutkan, okey. Kita kena tolong aturkan. Okey abang, awak ataupun sayang, awak kena tahu okey benda inilah asas benda ini. Saya kursuskanlah pergi buat kuih pergi hantar. Kita kena bantu dia. Macam tu juga dengan suami yang tak boleh nak buat itu ini, isteri kena bantu. Jangan kita harap dia automatik pandai. Dan itu adalah balik pada prinsip pertama. Perkahwinan perhimpunan dua individu berbeza. Kita tak boleh anggap pasangan kita macam kita. Kita kena bantu dia macam mana seperti kita nak. Allah. Maknanya asas-asas tu kalau suami rasa isteri baru tahu, kena ajarlah isteri. Kena ajar. Dan isteri pun kalau sakat masak kena tahu, ajarlah masak kan. InsyaAllah. Dan ikan lagi dari Mak Cu, Kuala Kubu. Silakan Mak Cu. Apa yang Ustaz katakan tu semuanya benar. Mak Cu ada pengalaman berumah tangga lebih 40 tahun. Petua yang diamalkan selalu, kasih sayang ingat kasih sayang. Pertanyaannya, relevankah apa yang diamalkan dalam rumah tangga Mak Cu tu dulu diturunkan pada anak-anak? Sebab kan Mak Cu rasa apa yang Mak Cu buat tu dapat menjamin kesejahteraan rumah tangga walaupun kami dikahwin paksa oleh keluarga. Sekarang bersyukur sebab kahwin paksa tu Ustaz ya. Kasih sayang ingat. Maknanya kematangan mak ayah memilih jodoh tu. Keberkatan itu kan. Jadi maksudnya syabas dan tahniah. Boleh tak nak guna falsafah ni? Boleh. Sebab Mak Cu terbukti dah 40 tahun pun. Kan maksudnya dalam bina rumah tangga. Mudah-mudahan Allah beri kebahagiaan terus pada Mak Cu dan pada kita semua yang mendengar pada hari ini. Satu benda yang menarik untuk kita kongsikan adalah orang tua terdahulu, orang tua kita dahulu kan, satu benda yang dia buat yang mak ayah sekarang tak buat ataupun kurang buat adalah dia berkongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Orang dulu, sebab tu orang dulu jati diri dia kuat kan, sebab dia kongsikan falsafah hidup tu pada anak-anak. Cuba kita tengok pepatah-pepatah Melayu, alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkalengan. Okey, biar kalau takut dilombong ombak jangan berumah di tepi pantai. Okey, kalau nak bermusafir jagalah dua perkara, pisang sesikat dengan jarum sebatang. Pisang sesikat ni tangan kita, kau cantum kan macam pisang ni kan. Maknanya hormat kat orang. Dan jarum sebatang ni lidah kita. Itu kena hormat orang, jangan cakap dengan bagus-bagus. Maksudnya mak ayah dulu dia kongsikan falsafah hidup untuk anak-anak. Kita sekarang, mak ayah kita sekarang tak ada masa untuk kongsikan benda itu. Jadi apa yang maksud cuba nak buat, bagus, teruskan. Kongsikan falsafah-falsafah hidup kita dengan anak-anak. Biar anak-anak tu ingat. Anak-anak walaupun dia lepasan universiti ke apa sebagainya, tapi ada setengah-setengah ilmu kekeluargaan tak diajar.
Saja maksudnya kita lah kena tolong bantu dia untuk sesama mencari kehidupan dia yang sebaik-baiknya. Wallahualam. InsyaAllah. Bila-bila masa je boleh sebenarnya Ustaz turunkan ilmu-ilmu ni pada anak-anak. Turunkan, kongsikan falsafah hidup untuk anak-anak. Jangan kita biarkan anak tu kita tak tahu apa nak cakap anak-anak tak. Benda-benda jati diri orang Melayu dan Islam tu kongsikan anak-anak kita. Ya, insya-Allah. Ada satu lagi soalan Ustaz sebelum kesimpulan pada tajuk kita hari ini dan juga doa daripada Ustaz. Daripada WhatsApp kata, bagaimana Ustaz nak menegur suami agar memberi sumbangan tiap-tiap bulan pada ibu ayahnya? Sebab suami ni dah fokus sangat pada keluarga pula. Okey. So jadi sebenarnya orang ni dia kena diingatkan kan. Kalau dia tak diingatkan dia lupa. Laisal insan dunan nisyan. Tidak dikatakan manusia kalau dia tak lupa. Kan itu memang manusia lah. Dan lupa ni boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu, faktor kemanusiaan. Faktor kemanusiaan kita boleh lupa. Maksudnya memang sebab kita terlupa letak barang, faktor umur dan sebagainya. Faktor kemanusiaan, sibuk dan lain. Sebab tu orang yang berjaya dalam Quran adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Berpesan-pesan ke arah kebenaran, pesan-pesan ke arah kesabaran. Yang kedua, lupa ni kerana syaitan melupakan kita. Dalam Quran Allah sebutkan wa ma ansani illa syaitan. Dan tidaklah melupakan aku kecuali syaitan. Maksudnya syaitan tu melupakan kita. Dalam surah Kahfi Allah sebut. So lupa ni dua keadaan. Satu kemanusiaan, satu syaitan. Okey. So jadi maknanya suami kita mungkin tumpu pada keluarga, lupa pada mak ayah dia. Kita tolong ingatkan. Selalu ingatkan kan, walaupun dia hebat macam mana pun kadang terlupa ataupun tak perasan, ataupun kadang-kadang zaman sekarang kan sebulan tu sekejap gitu. Betul. 1 bulan 30 bulan. 1 bulan 30 bulan. Maknanya masa berlalu, tanda akhir zaman kan. Masa berlalu sangat cepat. Ini kita dah bulan bulan 4 bulan 5 nak Ramadan. Ramadan tak sampai 40 hari. Rasa baru je macam raya ni kan. Baru dia raya. Nak raya dah. Baju raya masih hidup sangat. Masih elok lagi. Cepatnya masa berlalu. So kadang-kadang sebulan-sebulan dia lupa nak bagi ujung bulan pada mak ayah dia. Kita tolong ingatkan. Mudah-mudahan dengan kita saling ingat, mudah-mudahan beri kebaikan kepada suami kita, pasangan kita dan keluarga kita, insya-Allah. Mak Cu tadi katakan kita ingat kasih sayang. Insya-Allah. Kasih sayang ingat kasih sayang. Ingat kasih sayang. Masya-Allah. Falsafah kita pegang tu Ustaz. Dan di hujung ni Ustaz, kesimpulan sedikit dan juga doa lah Ustaz untuk sama-sama kita aminkan. Okey, ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai perkahwinan dalam surah An-Nur ayat 32 bahawa kahwin inilah kan orang-orang bujang lelaki dan perempuan kalangan kamu dan hamba-hamba yang bawa dia di bawah kamu kalau dulu ada hamba kan. Dan keadaan boleh berubah kalau mereka itu miskin atau fakir. Allah akan memberi kekayaan dan beri limpahan kurniaan kepada kurniaannya, kerana Allah tu maha luas rahmat lagi maha mengetahui. So memandang perkahwinan adalah satu cara yang penting dalam kehidupan kita sebab cara kita memandang tu membentuk siapa diri kita kan? Macam tadi, setiap soalan kita boleh kaitkan terus dengan apa kita belajar pada hari ini. Apa masalah orang ni? Ada orang yang dia tak maknanya ada nampak sebenarnya perkahwinan tu adalah pimpinan dua individu berbeza. Ada soalan kita tadi kan, dia memang berbeza. Ada tadi pimpinan adalah pimpinan dua keluarga kan, maknanya dia kurang rai keluarga besar dia kan. Ada kita dapat tadi maknanya rumah tangga mengalami perubahan. Betul. Perubahan ini lepas 40 tahun contoh kan. Perkahwinan tidak selamanya indah kan. Masalah ni Ustaz, pening kepala saya Ustaz sebenarnya. Dan perkahwinan tu boleh berlaku penghujung. 5 apa kita belajar ni daripada surah An-Nur ini, kita dapat tengok aplikasi daripada orang-orang yang bertanya pada kita tu. Maksudnya benarlah Al-Quran, benarlah ayat Quran, benarlah apa yang diajar Nabi SAW mengenai kekeluargaan, benarlah Islam tu masya-Allah. Kan kita tak perlu tercari-cari apa teori yang nak buat isteri kita sayang. Kita tak perlu tercari-cari apa biar suami ni teruskan sayang aku. Tak perlu tercari. Islam ajar benda itu kan. So jangan ketinggalan dalam pesona di Zahra. Kita akan bincang apa ayat benda ini insya-Allah. Jadi saya setakat saja dulu insya-Allah. Panjang umur rezeki, kita jumpa lagi pada kesempatan berikut kan. Kita akhirkan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kesalahan dan keaiban kami ya Allah. Kurniakan keampunan-Mu kepada kami ya Allah. Jika tanpa keampunan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam keaiban ya Allah. Engkau menyaksikan segala kesedihan hati kami ya Allah. Kurniakan kegembiraan dan jalan keluar bagi
bagi segala permasalahan kami ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kesedihan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami ya Allah. Tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluan kami ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kekurangan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan pasangan kami ya Allah, anak-anak dan keturunan kami ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada mereka masih hidup ataupun telah tiada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa, untuk ilmu hari ini. Bagaimana cara kita melihat, memandang keluarga perkahwinan itu sendiri. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat tahu ataupun dapat melihat, tahu cara melihat dengan betul keluarga kita, supaya dapat kita bantu kita mengagak berat mana yang kita nak kena pikul, nak kena timbang nanti, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.